Masya Allah. Dah tidur rupanya si Sri ini. Tidak. Si Sri itu tidur lah. Astagfirullahaladzim. Malakas na mau niya. Bah, lakas tak. Uy, uy, bangun nih. Apa? Sri bangun nih, bukan di rumah nih. Disuruh rupanya kami masih. Pikir aku di rumah sudah. Ngantukku. Bapak saja kau di malam. Aku tuh semalam revision pasal risetku next week entah banyaknya belajar. Ya tapi kau tahu kalau pas subuh mana boleh tidur. Tahu pulang, tapi ngadeh pa. Kita ngantukku. Oh, indah kau ingat kah time waktu itu ada Ustazah mention lepas solat subuh tadi indah boleh tidur. Tahu pulang, tapi mengantuk ah. Untuk benar ko, hindi ko tahan. Ita, pukul 2 aku tidur semalam. Ita, paginya tuh mengantuk benar. Tapi tidak apa-apa, Ustazah kacap lagi sampai. Tapi boleh sampaikan tidurlah dulu. Oh, bangun ya. Kejap lagi Ustazah datang. Aku Dan siang begitu. waktu. Oke. Bangun nih. Bangun. Ngantuk gue. Assalamualaikum. Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah. Wah, Apa kabar? alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Awal sudah kamu sini? Alhamdulillah. Awal sudah Ustazah, dari awal lepas solat subuh tadi kami di sini sudah. Alhamdulillah. Ani, kenapa macam kelap mata susunya? Ngantuk Ustazah. Tidur di sini. Tidur di sini. Oh, kan waktu tu Ustazah ada mention yang pasal tok lepas solat subuh tadi dah boleh tidur kan? Boleh Ustazah terangkan lagi semula kata pasal? Boleh. Bah, sekejap. Kita ni duduk sini, kawan. Alhamdulillah. Tadi pun Jannah menanya pasal solat subuh. Hari ini Ustazah akan bincangkan tentang hikmah kenapa kita ni indah tidur selepas subuh. Macam tadi, Seri kenapa ngantuk? Pasal semalam kan revision sampai pukul 2 pagi. Aduh. Pasal I have to do my recit next week wah. Alhamdulillah. Tapi asalkan solat subuh, alhamdulillah. Sudah sampai solat subuh, alhamdulillah. Jadi Islam menyarankan kita ni untuk tidak tidur selepas solat subuh. Sebab banyak hikmahnya, banyak keistimewaannya untuk tidak tidur selepas subuh. Yang pertama ialah memperolehi pahala haji dan umrah. Cantik indah. Ada kita ni dapat pahala haji dan umrah. Siapa yang mau? Seperti mana yang Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang solat berjemaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbit matahari, kemudian ia menunaikan solat 2 rakaat, maka dia meraih pahala seperti pahala haji dan umrah. Siapa yang mau pahala haji dan umrah? Semua mau. Semua orang mau, alhamdulillah. Kalau kita ni menunaikan haji, kita ni menggunakan pembelanjaan wang yang banyak. Kita ni kalau kita ni mesti melakukan rukun-rukun haji. Tapi kalau kita ni solat berjemaah, lepas itu kita ni duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terbit matahari, kemudian kemudian menunaikan solat duha 2 rakaat, dapat sudah pahala seperti haji dan umrah. Itu salah satu kebaikan kita ni untuk tidak tidur selepas solat subuh. Alhamdulillah. Jadi ada lagi hadis para tabi'in, seorang tabi'in yang menanya kepada sahabat iaitu Jabir bin Samurah. Dia tanya, apakah engkau selalu menemani Rasulullah SAW duduknya? Lalu Jabir pun menjawab, iyanya. Baginda SAW biasanya tidak beranjak dari tempatnya. Selepas ia menunaikan solat subuh berjemaah, ia akan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak di sini Rasulullah SAW pun melakukan perkara ini. Ia menjadi sunnah kepada kita ni untuk melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas solat subuh. Jadi ini sebagai
sebagai kebiasaan para salafus soleh, para ulama untuk melakukan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memanfaatkan waktu mereka ni dengan berbanyakkan zikir. Jadi zikiran ni dari segi apa? Zikiran ni banyak sebenarnya. Kita ni masyarakat di Brunei banyak tahlil ataupun berzikir. Lepas itu tahmid. Alhamdulillah tahmid lurus jannah. Lepas itu tasbih, alhamdulillah lurus. Tasbih. Dan kadang-kadang kita ni juga terlepas pandang Al-Quran. Al-Quran itu zikir yang paling agung sebenarnya. Dan juga semasa solat subuh itu tani dapat mengisikan dengan kuliah subuh. Kita ni, macam mana ni? Ustazah datang untuk membagi kamu kuliah subuh. Ustazah, perempuan yang datang adakah dimastikan bangun pada waktu subuh? Kalau perempuan datang haid, memang kita ni maklum sudah. Memang kita ni maklum memang haram untuk menunaikan solat. Memang haram. Jadi, tapi kalau sekiranya ia akan bangun subuh, boleh, tidak salah. Ia akan bangun subuh. Ia akan bangun subuh berzikir mengingat Allah, boleh. Asalkan jangan membaca Al-Quran, berzikir saja boleh. Dan mencari rezeki ataupun ia menolong membersihkan kerja rumah, membuat kerja rumah di rumah. Itu tidak apa-apa. Malah ianya sangat baik. Pasal ia merebut peluang keberkatan pada waktu pagi itu. Okey, faham? Okey. Dan juga salah satu hikmah lagi kenapa kita ni indah tidur pada selepas solat subuh ialah ia baik untuk kesihatan kita ni. Kenapa? Menurut kajian Dr. Talat bin Muhammad Afifi, ia mengarang buku Al-Haqa'iq At-Tibbiyah fil Islam, iaitu realiti kedokteran dalam Islam yang membuat buku itu. Katanya udara di waktu pagi itu ia kaya dengan ozon gas yang mampu membunuh bakteria. Bukan Dettol saja dapat membantu bunuh bakteria 99.9%. Bukan Dettol saja. Malah kalau kita ni pergi, kita ni sirup udara pagi, itu dapat membunuh bakteria. Banyak. Fenomena Anita yang merupakan udara yang paling bersih dan baik untuk kesihatan. Ustazah cakap itu waktu pagi kan? Pukul berapa tu Ustazah? Alhamdulillah, bagus soalan ni. Ini yang ramai kadang-kadang kita ni tanya-tanya, kenapa bila waktu pagi ni? Waktu pagi ni sebenarnya yang paling bisa itu ia selepas solat subuh tu. Selepas solat subuh tu yang paling bisa. Jangan tertidur lagi macam tadi Seri. Jangan lagi tidur lagi. Kita ni ada lagi. Ada lagi tidur. Kita ni buat perkara yang berfaedah macam mengaji Al-Quran ataupun menyediakan sarapan pagi ataupun ibadah juga dan juga membersihkan kerja rumah macam contoh menyiram bunga atau di samping itu kita ni dapat menghirup udara pagi segar. Kalau kita ni amalkan benda ni untuk menghirup udara pagi di dalam kehidupan kita ni seharian, insya-Allah kita ni akan dapat rasa keberkatan dalam hidup kita ni. Rezeki lancar, urusan mudah, atau yang kita badan sihat, atau yang kita ni mau badan sihat atau udara pagi ni ialah yang salah satu faktor utama yang dapat membersihkan yang dapat menyihatkan badan tani. Macam contoh, apabila seseorang itu ia bernafas, maka udara pagi itu masuk ke dadanya. Masuk ke dadanya, ia dapat mampu membersihkan darah sekaligus menguatkan daya tubuh badannya. Antibody. Sebab ia membunuh bakteria. Alhamdulillah, semua faham sudah ni. Alhamdulillah. Dan juga pada waktu pagi ini, sinaran UV violet, ia sangat positif. Ia sangat bagus. Sinaran ini yang mengeluarkan vitamin D. Vitamin D ni apa? Vitamin D ni ia penuh dengan kalsium. Ia mampu menguatkan kita ni punya tulang.
Macam contoh, vitamin D ni bagus untuk kulit. Macam contoh, memang kita ni maklum sedia di masyarakat Brunei, kalau sekiranya ada bayi yang baru lahir, ia kena penyakit kuning, pernah dengar ya? Petuanya jamur baby atau jamur baby atau di luar dalam pukul 8 lalu, sekejap saja, macam tu. Pasal ia kaya dengan vitamin D, itu yang kita ni mahu. Jadi ada tidur di pada waktu pagi ni melemahkan tubuh badan tani. Sebab tu kita ni mau tidur. Jangan tidur di waktu pagi. Malah ia mampu melemahkan badan kita ni. Macam ia menjadikan fungsi otot bekerja tu lemah dengan tidak optimal. Jadi kita ni macam ni, baik pulang kita ni buat olahraga. Kita ni buat sukan, kita ni buat riyadhah, kita ni berjoging sambil-sambil menghirup udara pagi. Sebab udara pagi ni waktu yang paling bersih dan ia bebas polutan. Itu yang kita ni rebut peluang ni, insya-Allah. Jadi itu sudah yang kedua, poin kedua tadi. Poin yang ketiga ialah kita ni bangun pagi selepas solat subuh tu untuk meraih keberkatan. Macam yang saya cakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ya Allah, berkatilah umatku di waktu pagi mereka." Kenapa Rasulullah cakap berkatilah umatku di waktu pagi itu? Itu yang kenapa? Pasal pada waktu pagi itu penuh dengan keberkatan, penuh dengan rezeki datang, meluas rezeki. Jadi macam dalam salah seorang sahabat, Syakhar Al-Ghamidi, ia sendiri meriwayatkan hadis yang tadi itu, ya Allah berkatilah umatku di waktu pagi ini. Ia yang meriwayatkan hadis itu. Ia merupakan seorang pedagang, penjual. Ia biasa keluar menjual barang-barangnya pada waktu pagi itu. Dengan ia membuat macam itu, rezekinya melimpah luah. Rezekinya ia menjadi kaya dan banyak harta. Tapi kan Ustazah, dalam sabda Rasulullah tu, "Ya Allah, berkatilah umatku di waktu pagi mereka." Jadinya di waktu pagi itu sajakah? Macam mana waktu-waktu yang lain tu Ustazah? Okey, bukan cuma tu, bukan saja di waktu pagi saja. Sebenarnya ada di waktu-waktu lain juga. Tetapi keberkatan di waktu pagi itu lain. Ia ada keistimewaannya sendiri. Macam memang kita ni fitrah manusia, bukan saja di Brunei, malah di semua negeri, seluruh negeri, fitrah manusia pada waktu pagi itu kita ni bekerja. Terus kita ni bersekolah, kita ni sibuk mencari rezeki. Jadi sesiapa yang memanfaatkan waktu paginya ni untuk belajar ataupun untuk bekerja ataupun untuk mencari rezeki, insya-Allah ada berkatnya. Sebab usahanya tu untuk bangun pagi itu insya-Allah ada berkatnya. Rezekinya pun ada berkatnya, lebih berkat. Dalam kata lain, Allah mudahkan segala urusannya. Allah mudahkan rezekinya. Kalau kita ni mudahkan untuk dapat rezeki, insya-Allah ilmu pun mudah masuk untuk orang yang belajar ataupun untuk orang yang bekerja macam hari ini. Insya-Allah apa yang saya ajaran ni masuk kepada kamu semua, insya-Allah. Dapat memanfaatkan arah orang lain, insya-Allah. Jadi dalam hadis ini tersebut keberkatan macam tadi, kenapa di waktu pagi saja? Keberkatan ini sebenarnya umum. Sebab kita ni maklum fitrah manusia, ia memang banyak kegiatan macam berjual beli, bercucuk tanam, ataupun bekerja, menyiapkan kerja rumah, menyiapkan homework, memang kita ni maklum sudah tu. Setiap pagi memang kita ni sibuk mencari rezeki. Jadi memang ini sebahagian dari pengisi waktu hidup kita ni seharian, kan? Kerja sekolah tu memang dalam timetable tani, okey aku sekolah hari ni, aku kerja hari ni. Memang itu sebagai pengisi waktu kita ni. Tetapi kita ni perlu ingat, jangan jadikan solat subuh atau sebagai pengisi waktu lapang kita ni. Di antara waktu-waktu kegiatan kita ni lain. Jangan jadikan contoh. Malah kita ni terbalikkan. Malah kegiatan lain seperti kerja atau sekolah atau yang kita ni jadikan sebagai sebenarnya pengisi waktu lapang kita ni.
Jadikan waktu subuh itu sebenarnya bukan waktu subuh saja, waktu solat 5 waktu yang lain itu, jadikan itu main fokus kita ni. Main fokus kita ni, itu sebenarnya pengisi waktu kita ni. Malah yang macam sekolah atau kerja tu pengisi waktu lapang di antara solat-solat 5 waktu itu, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kekuatan seorang Islam ini biasanya ada pada waktu subuh. Biasa inilah menjadi senjata orang mukmin. Bukan lagi waktu subuh, kerana sebenarnya pada 2/3 malam itu sebenarnya kekuatan seorang mukmin. Apa-apa kita ni buat di sana, insya-Allah akan kabulkan. Kita ni salat 2 rakaat, iaitu salat tahajud. Akan kabulkan. Lepas itu rezeki melimpah luas kalau kita ni mengistiqamahkan salat tahajud dan juga salat subuh. Jadi kita ni cari keberkatan salat subuh itu. Salat subuh ni bukan keberkatan salat subuh itu bukan time salat subuh saja. Malah sebenarnya di waktu pagi itu sampai salat duha itu keberkatan yang paling banyak. Itu yang kita ni cuba raih. Macam contoh sebenarnya ada seorang pelakon yang terkenal, seorang pelakon Amerika. Iaitu namanya Mark Wahlberg. Pernah dengar? Ia selalu mengamalkan bangun pagi. Ia bangun pukul 2:30 pagi. Kalau untuk ia senaman lah. Biasanya ia senaman, workout. Ia bangun pada waktu 2:30 pagi. Lepas itu 2:45 ia sembahyang dalam ia punya agama letak. Jadi ia manfaatkan waktu paginya tu. Dari 2:30, 2:45 ia sembahyang. Lepas itu pukul 3:15 sampai 5:15 ia workout. Ia manfaatkan. Lepas itu ia cakap apa? Katanya Ustazah itulah quote kan cakapnya, I don't know, I have more drive and desire now than I ever have. Maksudnya pasal ia bangun pagi itu, kekuatannya tu kuat, daya tubuhnya tu kuat pasal ia selalu bangun subuh. Ia selalu bangun pagi. Bangun pagi. Macam lain rasanya semangat pada waktu pagi itu. Pasal sebenarnya ada banyak keberkatannya. Macam contoh bangun pagi ia ada vitamin D, ia ada gas ozon yang dapat membunuh bakteria. Sebab itu mungkin pelakonannya ia merasa sangat energetik, sangat bersemangat untuk membuat rutin sehariannya. Jadi ini sedangkan pelakon Amerika yang bukan beragama Islam. Kita ni macam mana kita ni manfaatkan waktu pagi kita ni? Jangan tidur lagi lepas waktu pagi. Insya-Allah. Okey. Jadi macam seri, kalau sekiranya tak ada kerja rumah, yang banyak kita cuba luruskan timetable lagi. Kita ni manfaatkan, kita ni cuba cari kesempatan untuk membuat timetable yang lurus supaya kita ni dapat bangun subuh. Okey. Tadi Ustazah bincangkan tentang pelakon Amerika. Ia membuat workoutnya, ia rasa sihat tubuh badannya. Ini Ustazah bincangkan lagi pasal rezeki. Rezeki di waktu pagi. Biasanya kebanyakan keseluruhan bilioner di seluruh dunia ni, diorang biasanya bangun pagi. Diorang bangun pukul 5 pagi. Walaupun ia beragama Islam kah ataupun beragama yang lain kah, ia bangun 5 pagi masih dapat rezeki itu. Jadi nampak di sini memang keberkatan pada waktu pagi itu sangat berbeza, sangat ada keistimewaannya. Macam tadi soalan yang kita tanya tadi, keberkatan di waktu pagi itu lain, sebenarnya berbeza. Ia ada keistimewaannya tersendiri. Kita ni maklum je, kadang-kadang biasa orang-orang kita ni, orang-orang tua kita ni cakap, "Baik kau bangun pagi, murah rezeki." Sudah rasa? Kalau anda bangun pagi biasanya hilang rezeki, lari rezeki. Itu yang paling selalu kena cakapkan ni. Bukan lagi orang tua, kita ni pun kadang-kadang, "Baik kau bangun pagi." Cerita lepas solat subuh tu. Okey, jadi untuk pengajaran hari ini, kalau siapa yang ngantuk, biasakan tidur awal sebelum ni, macam seri tadi. Walaupun ada kesian pulang Ustazah mendengar ada kerja di uni, tapi
cuba kita ni bagi masa kita ni, bagi masa kita ni. Macam Ustazah cakap tadi, kegiatan yang lain itu jadi pengisi waktu lapang kita ni. Bukannya solat yang pengisi waktu lapang, bukan. Malah waktu solat 5 waktu itu yang menjadi kita ni punya main focus, main utama. Macam ada yang orang selalu dalam kata-kata hikmah katanya, kalau kita ni solat di awal waktu, kita ni terasa keberkatan masa. Pernah rasa tu cuma tu? Pernah. Lain rasanya macam, sudah aku semayang enggak? Sudah juga. Macam terasa masa tu panjang. Lu rasa? Indah berabut. Lurus. Jadi kita ni cuba cuma tu. Dan juga awal tidur. Cukupkan tidur. Lepas itu, kalau kan tidur, jangan banyak makan. Itu salah satu punca tu juga. Kadang-kadang kenapa kita ni ngantuk solat subuh itu. Itu jadi salah satu punca. Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan makan sebelum tidur. Jangan makan barat-barat. Kalau mau yang ringan-ringan saja. Jangan yang barat. Itu yang jadi melemahkan tubuh badan tani. Pasal tubuh badan tani belum sempat digest. Belum dapat memproses penghadaman itu. Jadi sebab itu tubuh badan kita ni esok paginya kita ni rasa lemah. Pasal banyak makan. Terutama kalau bulan Ramadan. Itu yang kadang-kadang barang-barang kita ni terawih kita ni jadikan macam exercise. Tapi lepas itu kadang-kadang makan lagi lepas itu. Kita ni ke pasar malam lagi. Lurus untuk makan. Jadi jangan makan sebelum tidur. Lurus. Jangan makan sebelum tidur. Itu yang melemahkan badan tani. Dan juga kalau kita ni kan bangun subuh, kita ni tekad. Cakap, ya Allah bangunkan, minta pertolongan kepada Allah. Buat doa, ya Allah bangunkan aku subuh. InsyaAllah, kalau kita ni tekad, Allah pun tolong membanguni tani solat subuh. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada solat yang lebih susah bagi orang munafik, iaitu solat subuh dan solat isya. Kalau orang munafik, ia memang terasa susah, terasa lebih berat untuk bangun subuh dan untuk melakukan solat isya. Itu tu. Biasanya 2 waktu ni yang kadang-kadang orang terlepas, orang payahkan bangun, orang payahkan membuat macam solat subuh tu. Jadi kita ni cuba untuk jauhi, nauzubillah min zalik, kita ni jauhi dari sifat munafik itu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga solat subuh. Dan juga kalau kita ni tahu solat subuh ni, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya seandainya mereka tahu ganjaran pahala bagi orang yang melakukan solat isya dan solat subuh, pasti mereka akan datanginya dengan solat berjemaah walaupun secara merangkak. Secara merangkak. Kalau kita ni tahu pahala solat subuh dan solat isya tu, kita ni rasa kita ni kan merebut peluang itu secara merangkak. Indah benar-benar ke tu secara merangkak tu kan? Benar-benar ke tu? Tapi alhamdulillah tadi kita ni semua sudah melakukan solat subuh. Malah orang ni melakukan solat subuh berjemaah. Tapi yang sayangnya ada ngantuk saja sikit tadi. Sikit saja. Alhamdulillah. Jadi Ustazah harap kamu dapat memanfaatkan ilmu yang dapat pada pagi ini untuk menyampaikan kepada ahli keluarga yang lain atau kawan-kawan. Kita ni sampaikan walaupun sebesar zarah, biji zarah. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita ni dimurahkan rezeki dengan ilmu kita ni mudah masuk. Yang Ustazah tahu di sini ramai yang masih sekolah. Ini pun murid-murid Ustazah ni. Jadi banyak yang masih sekolah. Jadi mudah-mudahan kita ni dengan bangun pagi, bangun pada waktu pagi itu selepas solat subuh, kita ni manfaatkan dengan kerja-kerja ibadah, kita ni dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin.